Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk minggu PDPR minggu yang ke-7. Semoga murid-murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Nyor Cabang berada dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk meneruskan pengajian bagi subjek pendidikan Islam. InsyaAllah ini merupakan minggu terakhir kita menjalani PDPR di rumah sebelum sekolah dibuka pada minggu hadapan. Okey, baiklah. Pada hari ini kita akan meneruskan subjek pendidikan Islam kita. Bagi pertama kali kita akan belajar bidang sirah. Bidang sirah. Okey, ini kali pertama lah kita akan masuk bidang sirah. Bagi bidang sirah ni dia ada beberapa tajuk. Okey, tajuk yang pertama bagi bidang sirah untuk hari ini ialah Perjanjian Hudaibiyah. Sini. Perjanjian Hudaibiyah, muka surat 135, 136 dan 137 untuk hari ini. Pelajaran 14, Perjanjian Hudaibiyah. Tengok ejaan Hudaibiyah ni. Nanti kamu kena tengok elok supaya lepas ni jumpa perkataan ni kamu boleh baca perkataan Hudaibiyah. Okey, Perjanjian Hudaibiyah. Okey, kita tengok dulu muka surat 135 ni. Ada gambar ni. Okey, tengok gambar pertama ni dia kata apa? Masjid yang dibina di Hudaibiyah. Tengok gambar-gambar masjid. Okey, seterusnya kita tengok pula peta di sebelah ni. Dia kata apa? Peta kedudukan Hudaibiyah. Peta kedudukan Hudaibiyah. Info kat bawah ni dia kata apa? Perjanjian Hudaibiyah dinamakan bersempena dengan nama tempat termeterainya perjanjian ini, iaitu di Hudaibiyah. Okey, maksudnya Hudaibiyah ni ialah nama tempat. Perjanjian Hudaibiyah ni dinamakan bersempena dengan nama tempat perjanjian ni dibuat. Perjanjian ni dibuat di Hudaibiyah. Nama tempat tu, bukan nama haiwan, bukan nama orang, bukan nama tumbuhan, tapi Hudaibiyah ni nama suatu tempat. Kita tengok di mana tempat ni. Ni di titik yang color merah ni, Hudaibiyah. Atas ni color kuning ni Madinah. Lepas tu Zulhulaifah. Kemudian bawah ni Hudaibiyah. Lepas tu Mekah. Okey. Secara ringkas, tajuk ni menceritakan tentang Nabi akan ni nampak Madinah atas ni di peta ni. Nabi bersama kaum muslimin dia hendak pergi ke Mekah melalui Zulhulaifah, Hudaibiyah, barulah sampai ke Mekah. Tetapi ada berlaku peristiwa menyebabkan Nabi berhenti di Hudaibiyah ni dan berlakulah perjanjian Hudaibiyah sebelum sampai ke Mekah. Nabi duduk kat Madinah bersama kaum muslimin. Lepas tu Nabi nak ke Mekah. Sekali lagi duduk kat Madinah. Lepas tu nak ke Mekah melalui Zulhulaifah. Sini nama tempat ni Zulhulaifah. Kemudian akan jumpa Hudaibiyah dan barulah sampai ke Mekah. Di Hudaibiyah ni Nabi bersama kaum muslimin berhenti, dan di sinilah berlakunya perjanjian Hudaibiyah yang kita akan belajar pada hari ini, insya-Allah. Okey, kita tengok ke muka surat yang seterusnya. Hari ini kita akan belajar tentang
Latar, tengok kotak kuning di atas ni, latar belakang peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Kita belakang belajar latar belakang dulu. Barulah kita akan belajar apa dia yang ada isi-isi perjanjian Hudaibiyah tu. Kita belajar latar belakang dulu. Latar belakang ni lebih kurang cerita lah. Cerita kotak hijau-hijau ni cerita lah macam mana boleh berlaku perjanjian Hudaibiyah ni. Okey, kita tengok muka surat 136 dulu. Okey, Ustaz akan tolong baca untuk kamu sebab ada rakan-rakan kita yang belum mahir membaca Jawi. Jadi kita tolong bacalah dan tolong cerita, tolong urai sikit-sikit supaya kamu faham. Dia lebih kurang cerita saja. Okey. Kotak nombor 1 pada muka surat 136. Kotak nombor 1 ni kata apa? Okey, tengok sini. Pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bermimpi mengunjungi Masjidil Haram, bercukur dan bergunting rambut bersama-sama dengan para sahabat. Pada satu hari Nabi mimpi Nabi ini sedang bercukur dan bergunting rambut bersama-sama dengan para sahabat. Kemudian baginda menceritakan mimpi tersebut kepada kaum muslimin. Lalu mereka membuat persiapan menunaikan umrah dan berangkat ke Mekah pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Lepas saja Nabi dapat mimpi tu, Nabi pun ceritalah kepada kaum muslimin. Kemudian mereka beramai-ramai buat persiapan untuk menunaikan umrah dan berangkat ke Mekah. Mereka ni duduk di Madinah ni. Nampak ni? Garis biru ni. Mereka duduk di Madinah. Mereka nak pergi Mekah. Mereka pun buatlah persediaan. Bila mereka buat persediaan? Pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Okey, kita sambung. Mereka membawa haiwan ternakan bersama-sama untuk disembelih di Baitullah. Okey, bilangan mereka seramai 1,400 orang. Okey, bilangan kaum muslimin tadi yang buat persediaan untuk pergi Mekah tu seramai 1,400 orang, dan mereka juga bawa haiwan ternakan untuk disembelih di Mekah sana. Okey, kotak nombor 2. Apabila tiba di Zulhulaifah, Nabi dan kaum muslimin berihram umrah. Mereka dah mula berjalan daripada Madinah tu sampailah ke Zulhulaifah. Okey, kalau kita tengok peta ni, Madinah duduk atas ni, kemudian mereka jalan-jalan sampai Zulhulaifah. Mereka pun memakai ihram umrah. Okey, ihram tu lah yang kain lilik color putih tu kan. Sampai di Zulhulaifah, mereka pun Nabi bersama kaum muslimin berihram umrah. Okey, yang ketiga kita sambung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat berita bahawa musyrikin Quraisy di Mekah sedang bersiap sedia untuk memerangi dan menghalang rombongan baginda. Oleh itu, baginda memilih jalan yang jarang dilalui oleh orang ramai untuk sampai ke Mekah. Mereka terpaksa melalui jalan yang berliku-liku di celah-celah bukit. Okey. Bila sampai di Zulhulaifah tu, Nabi Muhammad dapat berita bahawa orang-orang musyrikin Mekah, nama yang ikut Nabi ni, kaum ni nama muslimin, kaum muslimin. Yang di Mekah sana namanya kaum musyrikin Mekah, musyrikin Quraisy di Mekah. Nabi dapat berita musyrikin Quraisy ni, orang-orang Mekah ni,
Mereka sedang bersiap sedia untuk memerangi dan menghalang rombongan Nabi tadi ni, yang 1,400 orang ni. Kemudian bila dapat saja berita bahawa kaum musyrikin Quraisy di Mekah tu nak menghalang rombongan Nabi, Nabi pun ajaklah yang 1,400 orang tadi memilih jalan yang jarang dilalui oleh orang ramai untuk sampai ke Mekah. Nabi pun tukar ambil jalan yang jarang-jarang dilalui oleh orang ramai untuk sampai ke Mekah. Jalan ni dia berliku-liku, maksudnya banyak kona lah, dan melalui celah-celah bukit. Jalan ni sukar lah berbanding jalan yang orang selalu lalu. Kalau kita ni kita panggil jalan kampung lah. Dia banyak selekoh, banyak kona-kona, dan kena pula lalu celah-celah bukit. Di sini menunjukkan bahawa kebijaksanaan Rasulullah SAW lah. Bila dah tahu kata ada orang nak mai serang kita, ada orang nak mai buat kita, kita pun pilih jalan lain supaya orang tu tak jumpa kita. Okey, kita tengok kotak yang keempat. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar berhenti di apa nama tempat ni? Di Saniyatul Mirar. Nama tempat ni Saniyatul Mirar, berhampiran dengan Hudaibiyah. Saniyatul Mirar ni dia berhampiran dengan Hudaibiyah. Hudaibiyah ni nama tempat. Apabila unta baginda yang bernama Al-Qaswa tidak mahu meneruskan perjalanan. Okey, tiba-tiba berlaku peristiwa di mana unta Nabi ni, nama apa unta Nabi? Al-Qaswa. Sekali lagi, nama unta Nabi ialah Al-Qaswa, tidak mahu meneruskan perjalanan. Jadi mereka terpaksa lah, kaum muslimin yang ikut Nabi yang 1,400 apa semua tadi ni, berhenti di Saniyatul Mirar. Saniyatul Mirar ni berdekatan dengan Hudaibiyah. Di sini, sambung lagi. Di sini baginda dikunjungi Budail bin Warqa Al-Khuza'i. Tiba-tiba datanglah seorang ni, nama dia Budail bin Warqa Al-Khuza'i, yang bertanyakan tujuan baginda ke Mekah. Maksud kata musyrikin Mekah ni, musyrikin Quraisy ni, dia hantar Budail bin Warqa Al-Khuza'i suruh pergi tanya Nabi, apa tujuan Nabi nak pergi Mekah. Okey, baginda menegaskan tujuan mereka semata-mata untuk menunaikan umrah. Nabi pun habaqlah dekat Budail tadi ni. Tujuan mereka nak pergi Mekah hanyalah untuk menunaikan umrah. Bukan nak pergi berperang, bukan nak pergi berkelahi, bukan nak pergi bunuh orang ke apa, tapi untuk menunaikan umrah. Kemudian musyrikin Quraisy menghantar beberapa utusan lagi. Mereka tak percaya dekat apa Budail yang mereka hantar mula-mula tu. Jadi mereka hantar orang lain pula untuk tanya tujuan tu, tujuan kat Nabi kan. Pasal apa bawa sampai 1,400 orang nak pergi Mekah, apa tujuan? Dia hantar orang lain pula suruh pergi tanya soalan yang sama. Antaranya ialah Urwah bin Mas'ud. Orang kedua yang musyrikin Mekah hantar ni, musyrikin Quraisy hantar, nama dia Urwah bin Mas'ud, untuk berunding dengan Nabi. Urwah meyakinkan musyrikin Quraisy tujuan baginda ke Mekah untuk menunaikan umrah. Okey, Urwah pun pergilah berunding dengan Nabi. Lepas tu Urwah cerita balik Mekah, cerita balik dekat geng dia, geng musyrikin Quraisy tu, kata tujuan Nabi ni bukan nak buat benda lain. Tujuan Nabi bersama 1,400 orang Muslim, 1,400 orang Islam ni daripada Madinah tadi ni, mereka nak pergi Mekah untuk
menunaikan umrah sahaja, bukan nak buat kecoh, bukan nak berperang dan sebagainya. Jadi kita tengok pula kotak nombor 5 dekat bawah ni. Okey, selesai dah muka surat 136. Sekarang muka surat 137. 137. Kotak yang kelima. Baginda mengutuskan Saidina Uthman bin Affan untuk berunding dengan musyrikin Quraisy. Tetapi beliau telah ditahan, lalu tersebar berita beliau dibunuh. Okey. Lepas tu Nabi pula hantar wakil rombongan mereka bernama Saidina Uthman bin Affan. Nabi hantar Saidina Uthman bin Affan untuk berunding dengan musyrikin Quraisy. Tetapi Saidina Uthman ni telah ditahan, lalu tersebar berita bahawa beliau dibunuh. Okey. Bila Nabi hantar Saidina Uthman pergi berunding dengan geng kafir, geng musyrikin Quraisy tadi ni, kemudian dapat berita pula bahawa Saidina Uthman ni ditahan dan dibunuh oleh musyrikin Quraisy. Betul ke tak betul? Tak pasti lagi. Cuma dengar khabar angin sahaja bahawa orang yang Nabi hantar tu telah ditahan dan dibunuh. Apabila mendengar berita tersebut, baginda mengajak kaum muslimin berbai'ah untuk bersama-sama mempertahankan hak dan kesucian Islam. Bila dapat sahaja berita bahawa Saidina Uthman tadi yang Nabi hantar tu telah ditahan dan dibunuh, Nabi pun ajaklah kaum muslimin yang 1,400 orang tu berbai'ah. Bai'ah ni apa? Bai'ah ni berjanjilah ramai-ramai, berjanji taat setia. Janji sungguh-sungguh lah, kata, untuk bersama-sama mempertahankan hak dan kesucian Islam. Okey. Seterusnya kita sambung. Ikrar tepi ni Ikrar taat setia yang dinamakan Bai'atul Ridwan. Bai'atul Rizwan. Ikrar taat setia ni, bai'ah ni, nama dia Bai'atul Rizwan. Berlaku di bawah sepohon pokok. Selepas itu, kaum muslimin mendapat berita bahawa Saidina Uthman tidak dibunuh. Bai'ah tadi perjanjian taat setia sama Nabi dengan orang Islam yang 1,400 orang tu dinamakan sebagai Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan ni dilakukan di bawah sepohon pokok. Lepas dah buat Bai'atul Ridwan tu, barulah dapat berita bahawa Saidina Uthman tadi ni tidak dibunuh pun. Okey, seterusnya kita ke kotak nombor 6. Makna kata Bai'atul Ridwan ni berlaku sebelum perjanjian Hudaibiyah lagi. Bai'atul Ridwan ni Nabi Muhammad dengan orang Islam. Dia buat perjanjian untuk mempertahankan hak dan kesucian Islam. Seterusnya, kotak nombor 6. Apabila tersebar berita tentang Bai'atul Ridwan, musyrikin Quraisy berasa gerun dan mahu perjanjian damai dibuat. Orang musyrikin Quraisy ni dia mula rasa takut dah bila tengok orang Islam ramai-ramai berjanji nak taat setia, berjanji untuk mempertahankan hak dan kesucian Islam. Jadi mereka gerun tengok sampai 1,400 orang dah bersedia untuk melakukan apa sahajalah kalau kata untuk mempertahankan hak dan kesucian Islam ni. Okey, kita sambung. Suhail bin Amru pula diutuskan untuk berunding dengan kaum muslimin. Mereka dah takut, mereka hantar pula seorang lagi bernama Suhail bin Amru. Nama apa? Suhail bin Amru. Mereka hantar mai berunding dengan kumpulan Nabi yang 1,400 orang tadi. Geng musyrikin Mekah hantar mai Suhail bin Amru
untuk berunding dengan kaum muslimin yang 1,400 orang. Maka termeterailah perjanjian Hudaibiyah secara bertulis setelah baginda bersetuju dengan syarat yang dikemukakan. Okey, Suhail bin Amru ni mai berunding dan jadilah perjanjian Hudaibiyah secara bertulis setelah Nabi Muhammad bersetuju dengan syarat yang dikemukakan oleh siapa? Oleh Suhail bin Amru ni. Suhail bin Amru ni wakil orang musyrikin Mekah lah, musyrikin Quraisy Mekah tu. Dia mai jumpa Nabi di Hudaibiyah ni, dia pun berunding, dia bawa syarat-syarat yang tertentu dan Nabi pun setujulah dengan syarat-syarat yang dikemukakan, syarat-syarat yang dibawa oleh Suhail bin Amru. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meyakinkan para sahabat bahawa ini ialah perintah Allah dan Allah tidak akan mempersia-siakan mereka. Mula-mula orang Islam yang 1,400 orang bersama Nabi tu, dia macam tak setujulah dengan dia tengok Nabi setuju dengan syarat yang dibawa oleh orang musyrikin tu, jadi para sahabat berasa pelik lah pasal apa Nabi setuju. Tapi Nabi terang dekat kumpulan dia yang 1,400 orang tu bahawa ini ialah perintah Allah. Apa-apa sahaja yang dilakukan oleh Nabi merupakan perintah Allah, merupakan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak buat sesaja, semua perkara yang Nabi buat adalah arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi minta orang-orang Islam tadi yakin bahawa Allah tidak akan mempersia-siakan mereka. Okay, kita ke kotak yang nombor 7. Kemudian baginda memerintahkan kaum muslimin bertahallul. Lepas dah jadi perjanjian Hudaibiyah tu, Nabi pun suruh kaum muslimin bersama dengan beliau tadi yang 1,400 orang tu bertahallul. Bertahallul. Tahallul ni apa? Dengan menyembelih haiwan ternakan mereka dan bercukur rambut. Rupanya tahallul tu menyembelih haiwan ternakan dan bercukur rambut. Bertahallul. Lepas jadi perjanjian Hudaibiyah tu, Nabi suruh kaum muslimin bertahallul. Bertahallul tu kena buat apa? Kena sembelih haiwan ternakan dan bercukur rambut. Seterusnya, para sahabat yang sedang berduka cita kerana hasrat mereka untuk masuk ke Mekah dihalang musyrikin Quraisy hanya berdiam diri. Para sahabat yang tadi ni ada yang berduka cita, yang tak apa seronok lah pasal tak boleh pergi Mekah sebab dihalang oleh musyrikin tadi ni. Mereka duduk diam saja, mereka tak mau buat apa-apa. Sebab apa? Sebab sedih tak boleh pergi Mekah. Sebab berduka cita lah tak boleh pergi Mekah. Bila berlaku perjanjian Hudaibiyah ni, Nabi bersama kaum muslimin yang 1,400 orang tu tak boleh masuk Mekah lah. Nampak macam merugikan umat Islam, tapi sebenarnya perjanjian Hudaibiyah ni menguntungkan umat Islam di kemudiannya. Dan kita akan tahu lepas ni lah. Nanti ada lagi tajuk-tajuk kecil dalam topik perjanjian Hudaibiyah ni. Kita akan tahu kenapa perjanjian Hudaibiyah ni menguntungkan umat Islam, walaupun nampak macam rugi kan. Mai jauh-jauh dah sampai daripada Madinah, jalan celah bukit dan sebagainya sampai Hudaibiyah, tiba-tiba tak boleh masuk pun Mekah. Kita akan tahu lepas ni kenapa. Okey, seterusnya kita sambung sikit lagi. Bila dah semua tak mau buat lah, pasal apa? Pasal berduka cita dengan
kejadian ni nak pergi Mekah tapi tak boleh masuk Mekah, dihalang oleh kaum musyrikin. Jadi mereka tak mau buat apa yang Nabi suruh pada mulanya. Nabi suruh bertahallul, mereka duduk diam saja kan, mereka tak mau buat. Kemudian akhirnya akhirnya isteri baginda yang bernama Ummu Salamah mencadangkan agar baginda melakukan tahallul terlebih dahulu. Okey, apabila kaum muslimin melihat baginda bertahallul, maka mereka pun ikut bertahallul. Okey, bila dah tengok orang-orang Islam yang sedih, yang berduka cita tadi, pakat sengap saja, pakat tak ikut arahan Nabi. Jadi isteri Nabi pun yang bernama Ummu Salamah dicadangkan kepada Nabi agar baginda buat dulu. Nabi kena buat dulu, tunjuk kat mereka, melakukan tahallul terlebih dahulu. Bila saja tengok Nabi dah buat tahallul, iaitu menyembelih haiwan ternakan dan bercukur rambut, kaum muslimin pun ikut bertahallul. Okey, itu sahaja berkenaan dengan latar belakang peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Lepas ni kita akan belajar apa dia perjanjian Hudaibiyah tu, apa dia. Okey, hari ni kita belajar latar belakang dulu, macam mana boleh berlaku perjanjian Hudaibiyah ni. Okey, seterusnya Ustaz akan terangkan sikit berkenaan dengan latihan secara online, latihan lembaran kerja secara online seperti biasalah sebelum-sebelum ni ya, yang di live worksheet tu. Okey, sekejap ya. Okey, baiklah, ini latihan live worksheet. Link sudah diberi dalam WhatsApp tu. Macam biasa, kamu boleh jawab terus dalam ni. Bila habis jawab, kamu tekan finish ni, dia akan dapatlah berapa markah. Okey, apa yang Ustaz nak buat sekarang ialah nak tolong baca sahaja jawapan. Kamu kena cari sendiri ataupun dengar. Kalau dengar elok video penerangan tajuk ni tadi, akan dapatlah jawapan dia. Okey, isikan arahan dia sini, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul mengenai latar belakang perjanjian Hudaibiyah. Macam biasa, kamu boleh tarik ni dan isi mana-mana tempat kosong. Okey, baik. Jawapan yang pertama sini, yang ini, kematian. Yang ni kematian. Tepi dia ini dibunuh. Yang ini pula berunding. Yang ni perjanjian. Yang ini kedatangan. Yang ini tujuan. Yang ini pula umrah. Okey, soalan nombor 1. Ustaz belum baca. Rasulullah dan 1,400 orang Islam Madinah menuju ke Mekah untuk menunaikan tempat kosong ni. Soalan yang kedua. Hal ini diketahui oleh musyrikin Quraisy. Lalu mereka menghantar wakil menemui Rasulullah untuk mengetahui tujuan tempat kosong orang Islam ke Mekah. Nombor 3. Uthman bin Affan ke Mekah untuk menjelaskan tempat kosong ni tersebut, tetapi beliau ditahan dan tersebar berita bahawa beliau telah tempat kosong. Titik. Soalan keempat. Orang Islam berikrar untuk
menuntut bela atas tempat kosong Osman. Titik. Soalan yang kelima, akhirnya Osman dibebaskan dan Suhail bin Amru dihantar untuk tempat kosong dengan orang Islam. Titik. Peristiwa ini membawa kepada termeterainya perjanjian Hudaibiyah. Titik. Itu sahaja. Sekali lagi, Ustaz tunjuk cara nak buat dia. Okey, katalah kamu kata yang ini jawapan nombor 1. Kamu pun isilah di tempat nombor 1 macam tu. Okey, kalau nak tukar, letak balik di tempat kosong dia. Okey, itu sahaja. Bila dah habis semua tempat kosong kamu dah isi dengan jawapan, kamu tekanlah finish dan dapatlah markah berapa. Okey, kamu juga boleh siapkan macam biasa latihan dalam Google Form. InsyaAllah moga kita bertemu lagi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.